Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan kongsi berkaitan dengan bab 5, tingkatan 5, pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Dalam video ini, cikgu akan kongsi berkaitan dengan tajuk 5.2 Pakatan Murni. Apakah yang dimaksudkan dengan Pakatan Murni? Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur melalui rundingan. Kita lihat tajuk 5.2.1 berkaitan dengan Pakatan Murni pra-perikatan. Untuk makluman para pelajar, terdapat 4 langkah ke arah penubuhan pra-parti perikatan. Pertama, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum atau dikenali sebagai CLC. Kedua, pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Ketiga, penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya ataupun IMP. Keempat, penubuhan Persidangan Kebangsaan. Untuk langkah yang pertama, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa ini diketuai oleh Datuk Ong bin Jaafar, manakala MCA diterajui oleh Tang Cheng Lock. Anggota CLC terdiri daripada kaum terbesar di tanah Melayu iaitu Melayu dan Cina. Selain itu, dianggotai oleh 6 pemimpin Melayu, 6 pemimpin Cina dan seorang wakil daripada kaum India, Sri Lanka, Serani dan Eropah. Mereka telah mengadakan rundingan bersama berkaitan dengan kepentingan masa depan negara. Hal ini juga merupakan satu pendekatan baru dalam era politik Persekutuan Tanah Melayu. Hasil rundingan. Terdapat 3 perkara penting dalam perundingan UMNO CLC. Pertama, penubuhan RIDA atau Lembaga Pembangunan Industri Desa. Tujuannya adalah untuk memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar, terutamanya kaum Melayu. Pengurusi pertamanya ialah Datuk Ong Jaafar. Hasil rundingan yang kedua. Kerayatan Negeri 1951 diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu. Walau bagaimanapun, syaratnya ibu bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu. Hasil rundingan yang ketiga, pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai di peringkat perbandaran, peringkat negeri dan peringkat Perundangan Persekutuan atau MPP. Seterusnya, langkah kedua dan ketiga berkaitan dengan Pakatan Murni. Langkah kedua ialah pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu yang dicadangkan oleh Datuk Ong Jaafar pada tahun 1951. Walau bagaimanapun, beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu
kerana enggan berkompromi untuk mengubah struktur UMNO dan akhirnya beliau meninggalkan UMNO. Langkah ketiga ialah penubuhan IMP atau dikenali Parti Kemerdekaan Malaya. Datuk Onn Jaafar akan menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti. IMP terbuka kepada semua kaum. Kerajaan Negeri 1951 tidak lagi menjadikan orang Melayu sebagai rakyat tunggal di tanah Melayu. IMP gagal mendapat sambutan daripada kaum Cina, India dan kaum lain. Seterusnya, langkah yang keempat, melakukan persidangan kebangsaan. Persidangan kebangsaan ini ditubuhkan oleh Sir Malcolm Macdonald di King House, Kuala Lumpur pada Februari 1953. Tujuannya adalah untuk mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Persidangan kebangsaan diisytiharkan pada bulan April 1953 di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Datuk Parlimen Bukit Gantang merupakan pengurusinya dan beliau disokong oleh beberapa orang menteri besar. Pada masa yang sama, Tunku Abdul Rahman juga menganjurkan konvensyen kebangsaan bersama dengan MCA. Hasil kerjasama ini telah mengasaskan pembentukan Parti Perikatan. Tajuk seterusnya ialah 5.2.1 Perikatan serta Pilihan Raya Bandaran Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Terdapat 3 jenis pilihan raya telah diadakan, bermula dengan Pilihan Raya Majlis Perbandaran di Kuala Lumpur. Pakatan terdiri daripada UMNO dan MCA telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Manakala pilihan raya juga diadakan di peringkat bandar-bandar utama. Majlis Perbandaran di peringkat bandar-bandar utama. UMNO dan MCA juga telah memenangi 26 daripada 37 kerusi. Seterusnya, pilihan raya peringkat negeri. Dalam pilihan raya peringkat negeri, Parti Perikatan telah memenangi 226 daripada 268 kerusi yang telah dipertandingkan. Kerjasama UMNO dan MCA ini telah mengasaskan penubuhan Parti Perikatan yang kemudiannya disertai oleh MIC pada tahun 1955. Seterusnya, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan yang dijalankan pada tahun 1955. Jawatan kuasa telah mencadangkan 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 ahli MPP dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Hasil daripada pilihan raya Majlis Perundangan MPP didapati Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Terdapat beberapa manifesto yang menjadikan pilihan raya MPP dimenangi oleh
Parti Perikatan. Antara manifesto Parti Perikatan ialah: pertama, kemerdekaan dalam masa 4 tahun, mewajibkan sistem pendidikan kepada rakyat jelata, menjalankan perkhidmatan bercorak tempatan, keempat, menjaga hak asasi manusia, dan yang kelima, melindungi hak Raja-Raja Melayu. Jadual berikut menunjukkan keputusan pilihan raya 1955. Parti Perikatan telah menangi 51 kerusi dan diikuti oleh Parti PAS sebanyak 1 kerusi. Kemenangan Parti Perikatan membolehkan Tuanku Abdul Rahman selaku Ketua Parti Perikatan menjadi Ketua Menteri dan membentuk Kabinet. Tajuk yang terakhir dalam Parti Pakatan Murni ialah tajuk 5.2.3, Perikatan dan Pakatan Murni ke arah kemerdekaan. Hasil daripada kemenangan dalam pilihan raya MPP, Tuanku Abdul Rahman telah mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan ke London pada Februari 1956. Rombongan tersebut disertai juga oleh Dr. Ismail Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein dan Kolonel S. Ashley. Terdapat 4 wakil sultan, iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Nik Ahmad Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan Datuk Muhammad Sheikh. Seterusnya, Suruhanjaya Bebas telah dibentuk untuk mengkaji perlembagaan yang akan dibentuk. Pihak British juga bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Akhirnya, Tuanku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka pada 31 Ogos 1957 yang telah dijanjikan oleh pihak British. Itu saja perkongsian daripada cikgu berkaitan dengan tajuk Pakatan Murni. Sebelum berundur, cikgu mengharapkan video ini dapat membantu pelajar-pelajar untuk mengulang kaji mata pelajaran sejarah tingkatan 5. Cikgu mengharapkan pelajar-pelajar like, subscribe dan share video ini supaya dapat memberi kebaikan kepada kita bersama. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.